Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi ini. Bagi yang menonton secara live, awak boleh tanyakan soalan di ruangan komen dan boleh respon juga di situ. Jika ada masalah daripada segi suara dan juga visual, iaitu ada tanpa melengahkan masa, so kita teruskan kepada pelajaran kita pada hari ini, iaitu pada tajuk 2.5, iaitu respirasi, iaitu pertukaran gas dalam tumbuhan. Seperti yang dalam pertukaran gas dalam tumbuhan, so sama seperti tajuk yang sebelum ni, masih dalam fokus respirasi. Tapi apabila kita sebut tumbuhan, kita begitu sinonim dengan fotosintesis. Tapi sebenarnya bagi tumbuhan, pertukaran gas ataupun respirasi sel masih berlaku bagi tumbuhan. So jom kita lihat. So pertukaran gas bukan saja berlaku dalam manusia, tapi juga dalam tumbuhan. So tumbuhan ni memerlukan oksigen untuk respirasi sel, dan respirasi sel ni dia tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga. Jadi hasil daripada penghasilan tenaga tadi terhasil jugalah karbon dioksida. So karbon dioksida ni kita akan dikeluarkan daripada daun melalui sistem liang stoma. Okey, so pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida dia akan keluar masuk melalui liang stoma ni. So kita lihat liang stoma. So pertukaran gas antara sel tumbuhan dengan persekitaran berlaku melalui liang stoma tadi secara resapan. So dia ada liang stoma tu dikawal oleh dua sel pengawal, dan sel pengawal ini mempunyai banyak kloroplas bagi menjalankan proses fotosintesis. Jadi dinding dalam sel pengawal lebih tebal dan kurang kenyal berbanding dinding luar. So ini adalah sel pengawal. Kalau kita lihat pada bahagian daun tu, so apabila kita zoom atau menggunakan mikroskop, so kita akan dapat lihat liang stoma pada ruangan ataupun pada bahagian daun. So, ini adalah yang di bawah ni adalah gambaran sebenar. Jadi kita lihat bagaimana liang stoma ni pada dua keadaan yang berbeza, iaitu pada waktu siang dan pada waktu malam. So kita lihat pada waktu siang terlebih dahulu. So pada waktu siang, kadar fotosintesis adalah tinggi dalam sel pengawal disebabkan kehadiran cahaya. So proses fotosintesis dia akan menghasilkan tenaga, menghasilkan makanan sendiri dengan kehadiran air. So apabila air itu memasuki sel pengawal melalui proses osmosis, so menyebabkan kedua-dua sel pengawal ini menjadi segar dan melengkung dan menjauhi antara satu lain, menyebabkan liang stoma ini terbuka. So oksigen dalam atmosfera akan meresap ke dalam sel, dia akan masuk ke dalam liang stoma ni, dia akan meresap ke dalam sel. So oksigen ini digunakan untuk proses respirasi sel seperti yang dimaklumkan tadi. So pokok pun perlu melakukan proses respirasi, dan karbon dioksida akan dikeluarkan daripada liang stoma. So kita tengok yang waktu malam pula. So pada waktu malam fotosintesis tidak berlaku, jadi air keluar daripada sel pengawal menyebabkan sel pengawal tadi kurang segar, so menyebabkan dia tidak begitu melengkung. So dia akan menyebabkan liang stoma itu tertutup. Dan proses pengeluaran air itu pun melalui proses osmosis.
Seterusnya kita lihat kepada kesan pencemaran terhadap tumbuhan dan langkah pencegahan. So, bahan pencemar sebenarnya bukan memberi kesan buruk kepada respirasi manusia sahaja, tetapi juga kepada tumbuhan. So, bahan pencemar ini mengganggu proses fotosintesis dan juga respirasi. Apabila bahan pencemar sebagai contoh hujan asid, ia akan mengurangkan hasil pertanian kerana apabila proses fotosintesis itu diganggu, so penghasilan makanan oleh tumbuhan akan berkurangan. So itu adalah kaitan di antara pengurangan hasil pertanian dengan bahan pencemar ini. Okay. Kita lihat penggunaan racun, bukan sekadar asid. So racun juga dikira sebagai bahan pencemar. So kita lihat bahan-bahan pencemar. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan asap, nilaga, debu, zarah kecil dan jerebu. So seperti yang kita tahu, pada tahun 2019 negara kita dilanda jerebu, so menyebabkan sehingga kita terpaksa bercuti, sekolah bercuti kerana kadar tahap IPU-nya sangat tinggi. So zarah asap dia akan menyebabkan liangstoma ni tersumbat dan menghalang pertukaran gas pada daun tumbuhan. So apabila dah tersumbat, so kadar fotosintesis juga terganggu. So jerebu pula dia akan menghalang cahaya matahari, menyebabkan kadar fotosintesis akan berkurangan. So jadi langkah pencegahan ialah dengan cara kita menghentikan pembakaran hutan dan pembakaran secara terbuka, dan juga kita boleh kuatkuasakan undang-undang iaitu mengharamkan aktiviti tebang dan bakar pokok secara besar-besaran bagi tujuan pembukaan tanah. Okey, seterusnya kita tengok bahan pencemar yang seterusnya adalah gas beracun seperti oksida nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. So gas-gas ini kebanyakannya dibebaskan daripada kilang. So gas ini dia boleh melarut dalam air hujan dan menjadi hujan asid. Dan hujan asid ini boleh menyebabkan daun dan akar tumbuhan rosak teruk. Dan hujan asid juga boleh menyebabkan tanah yang menjadi berasid dan tidak sesuai untuk tumbuhan hidup. Jadi ini adalah gambar bagaimana daun-daun tu habis. Okay. So cara untuk mencegahnya adalah kita menapis gas yang dibebaskan oleh kilang sebelum dilepaskan ke udara. Tujuannya adalah untuk mengurangkan tahap racunan ataupun tahap keasidan gas tersebut, supaya bila dia larut dalam air hujan, so dia tidak menghasilkan hujan yang mempunyai keasidan yang tinggi. Dan untuk kenderaan, so kita boleh gunakan penukar bermangkin ataupun catalyzer lah. Kita biasa guna catalyzer, tapi sebenarnya adalah penukar bermangkin. Maksud yang sama, iaitu untuk membersihkan gas daripada exhaust kenderaan. Ini adalah gambar exhaust kenderaan yang mempunyai penukar bermangkin. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan kebat. Sebenarnya saya menyediakan soalan di ruangan description ataupun di ruangan description dan juga di dalam GC. Tetapi ini soalan berbentuk kebat ni kita lihat kita buat dalam bentuk perbincangan lah. So kita lihat contohnya soalan ni daripada PT3 2017. So jadual di bawah menunjukkan dua situasi berbeza yang dihadapi oleh pendaki apabila mendaki dua gunung yang berbeza. So kita ada gunung X yang ketinggiannya 9,000 meter dan dia perlu menggunakan tangki oksigen. Nak dibandingkan dengan gunung Y yang ketinggiannya 4,000 meter tapi tidak menggunakan tangki oksigen. So dia punya fokus soalan adalah wajarkan tindakan yang diambil oleh pendaki di gunung X. So untuk soalan ni dia ada 4 markah. Soalan bentuk kebat ni biasanya dia lebih daripada 1 markah. Dan apabila kita tengok soalan kebat, penyataan tu panjang sikit, dia ada gambar, dia ada stimulus dalam bentuk jadual. So biasanya kita akan panik ataupun kita akan takut dengan soalan-soalan ni. Tetapi sebenarnya soalan ini banyak membantu kita untuk menjawab. So kita lihat sampel jawapan. Bagaimana kita nak dapat markah?
So kita tengok markah yang pertama kita perolehi daripada penyataan, iaitu perbandingan, iaitu gunung X lebih tinggi daripada gunung Y. Kita dapat lihat okey, so tekanan udara pastilah gunung X ni lebih rendah berbanding gunung Y. Semakin tinggi altitude, semakin rendah tekanan udara. Itu satu markah. So apabila kita dapat satu markah yang seterusnya adalah kuantiti oksigen sangat rendah di gunung X. Tekanan udara rendah, so dia punya kandungan oksigen pun dia turut rendah. So perbezaan tekanan udara yang kecil antara rongga toraks menyebabkan pernafasan akan menjadi sukar. Jadi sebab itulah isi padu udara yang masuk ke paru akan berkurangan, maka pendaki memerlukan tangki oksigen. So itu adalah cara untuk kita dapat 4 markah dengan cara kita nyatakan 4 poin di situ. Okey, poin yang pertama adalah perbandingan. Lepas tu menyebabkan puncanya apa? Oksigen akan jadi rendah. So bila oksigen rendah, so perbezaan antara tekanan atmosfera dengan rongga toraks kita tak begitu besar. So bila tak begitu besar, so dia tak masuk ke dalam kita punya paru. Sebab tu kita memerlukan tangki oksigen. Okey, ini soalan yang hampir sama, tetapi dia punya kehendak soalannya sedikit berbeza, dan dia punya rancangannya adalah dalam bentuk gambar. So kita tengok raja di bawah menunjukkan dua puncak gunung yang berbeza. So puncak P dan puncak Q. So kita tengok dalam gambar tu kita dah tahu dah puncak P tu lebih tinggi, so puncak Q nya lebih rendah. So dia nak kehendak soalan tu menjelaskan perbezaan tekanan udara. Okay, satu poin. Dan juga apa yang berlaku So kita tengok sampel jawapan. Tekanan udara di puncak P lebih rendah, satu markah, daripada puncak Q, kerana isi padu udara di puncak P kurang berbanding isi padu di puncak Q. Oleh itu pendaki gunung di puncak P lebih sukar untuk bernafas berbanding dengan pendaki di puncak Q. 3 markah mudah. So dengan cara kita nyatakan 3 poin di situ.